اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat berapa? Muka surat 5. Sebab cetakan yang saya pakai ni tak sama ni. Muka surat 5. Saya muka surat 6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan qaul yang rajih, yang kuat dalil itu qaul yang pertama. Dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Tiada harus dinafi akan dia, akan 7 yang tinggal lagi dengan ijma'. Kerana ia 7 yang tinggal lagi itu setengah daripada sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Maka barang siapa menafi akan dia, akan sifat kesempurnaan, jadi kafir ia. Dan qaul yang pertama itu, dan qaul yang rajih itu qaul yang pertama. Jadi yang terdahulu setengah daripada sifat kesempurnaan yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsil. Yang terdahulunya wajib mengetahui, wajib berpegang serta wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga banyaknya. Itu hak permulaan. Yang permulaan kepada kitanya, wajib kita mengetahui dan berpegang akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Itu kita pegang secara ijmal, secara kasar, secara ringkas. Kemudian yang wajib kita berpegang secara tafsil 13 sifat atau 20 sifat. Ni dua jalan, dua qaul, dua pandangan. Satu pandangan 13 sifat, satu pandangan 20 sifat yang wajib kita mengetahui secara tafsil, secara terperinci, secara satu-satu. Hak kita wajib berpegang secara ijmal. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya, yang mengetahui akan tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan bagi Allah
yang tidak terhingga banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Malaikat, para anbiya sendiri pun tidak mengetahui tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Hanya Allah yang mengetahui. Itu kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian permulaan agama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita mengetahui akan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Kita nak kenal Allah, kenal sifat. Kita nak kenal Allah, kenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Jadi setakat mana kita kenal Allah, dipanggilkan kita kenal sifat Allah, dipanggilkan kita mengenal Allah. Setengah pandang kata 13 kurang-kurang. Kita mengetahui dan berpegang 13 sifat ni wujud sampai ke kalam, kenal Allah dah tu. Satu pandang kata dak, kena sampai 20 baru panggil kenal Allah. Daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Hak kenal 20 ni baru panggil kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak 13, hak 20 ni atas dua pandangan yang mana kita wajib mengetahui secara satu-satu. Kenapa? Kerana kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita mengetahui akan sifat Allah. Jadi setakat mana gak sifat Allah hak kita pegang panggil kita kenal Allah. Satu pandangan kata 13. Satu pandangan kata 20. Situlah. Nak panggil orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kira di sini untuk mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah, kita berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, atau mengenal Allah. Atau secara kasar dan secara detail sifat Allah ni tidak terhingga banyaknya, secara tafsil, secara detail sifat Allah ni hak panggil kita kenal Allah 13 ataupun 20. Hak secara ijmal tu panggil kenal Allah dah tu, tapi kenal cara ijmal ajalah. Allah Tuhan yang Esa ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tu kita kenal Tuhan yang Esa secara ijmal. Tak padang lagi cara ijmal kita. Tuhan yang Esa ni kita nak kenal cara tafsir ni. Nak kenal cara tafsir Tuhan yang Esa ni. Sebab Tuhan yang Esa kita ambil daripada dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa Allah jua Tuhan. Sebab dalam syahadah kita tu, dalam syahadah kita dia ada nafi, dia ada isbat. Dia ada nafi, dia ada isbat, bawa kepada faedah hasar. Hasar ni keluar jua-jua. Hasar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada nafi melainkan Allah, isbat. Apa faedah nafi dan isbat? Faedahnya hasar. Maksud apa? Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan. Jadi bawa kepada keesaan. Tujuan dinatangkan nafi dan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan bahawa Allah jua Tuhan. Macam ginilah kita pun ada juga dari segi cakapan kita. Dari segi cakapan kita, datangkan nafi, datangkan isbat. Makna apa tu? Orang tak tanya dah. Orang tak tanya dah. Memang dia je hak mari. Contohnya apa? Cakapan kita lah. Tak mari belaka melainkan mamat. Faham tak? Tak mari belaka melainkan mamat. Faham tak? Kena tanya lagi. Dah umur mari ke tak? Tak tanya dah. Tak mari belaka.
Melainkan mamak. Makna apa tu? Mamak seorang je mari. Orang tanya tak lagi orang lain mari ke tak? Tak dah tu. Mana? Kalau orang tanya kita siapa mari? Mamak mari. Tak padang? Mamak mari. Dah orang lain ke mana? Orang akan tanya orang lain ke mana? Sebab janji ramai. Sanggup ramai nak mari. Tadi siapa mari tadi? Mamak mari. Orang jawab gitu. Jawapan kita tak jadi hasar tu. Tak jadi jua. Mamak mari. Padahal sanggupnya ramai. Orang akan tanya balik. Orang ni mari ke tak? Tak. Orang ni mari ke tak? Tak Mamak mari. Sebut mamak mari tak jadi. Dia kena sebut tak mari belaka melainkan mamak. Orang tak tanya dah. Faham tak ni? Orang tak tanya dah. Kalau kata kalau tanya kita, siapa mari tadi? Tak mari belaka melainkan mamak. Cukup Atau apa? Jua. Itu ni contoh cakapan kita lah. Jadi dalam syahadah kita tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Esa. Tuhan yang esa. Jadi Tuhan yang esa ni Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu kita pegang secara ijmal. Secara tafsir pula, Tuhan yang esa, pastilah Tuhan yang esa ni tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Nak kenal Tuhan ni. Sebab apa tidak ada permulaan? Sebab kalaulah Tuhan yang esa ada permulaan akan tak diterima. Sebab tidak ada Tuhan melainkan Allah jua. Tiba-tiba Allah jua Tuhan ni asal tak ada, nak mari ada macam mana? Yang lain yang mengadakan tak timbul dah. Sebab hanya Allah jua Tuhan. Jadi bila Allah jua Tuhan, mesti Allah jua Tuhan ni tidak ada permulaan. Ni kita ngaji satu-satu ni nak kenal Tuhan yang esa. Jadi nak kenal Tuhan yang esa, ngaji satu-satu ni berapa belas sifat kau yang kita wajib kena mengetahui dan berpegang. Satu jalan kata 13. Wujud sampai ke kalam. Satu jalan kata 20. Ni keluar 13 ataupun 20 yang wajib kita mengetahui secara tafsir untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala permulaan agama. Yang mana 13 sifat ataupun 20 sifat ini sudah merangkumi asma Allah 99. Hak 13 ataupun 20 sifat ni sudah merangkumi asma Allah, nama-nama Allah yang 99. Ada. Kalau kita nak pergi pada asma Allah pula, atau panjanglah pulanya. Tapi asma Allah sudah terkandung dalam sifat 13 ataupun sifat 20. Yang mana ulama susun sifat 13 atau 20 ni panggil kita mengenal Allah, semua ni ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terkadang kalau kita dengar bawakan tu gurunya cerita bab asma Allah 99, dia akan pergi kepada orang kita ngaji ni. Sifat 13 ataupun sifat 20. Tak lagi. Tak lagi. Sama juga kita pergi kepada Al-Quranul Karim. Dalam ayat-ayat Al-Quran cerita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tak lari daripada sifat 13 ataupun sifat 20. Tak lari. Sebab itulah ulama ni ambil daripada satu Al-Quran, ni sifat 13 ataupun sifat 20, dipanggil kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kita sudah menurut perintah Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka hendaklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah Al-Quran. Jadi untuk mengenal Allah, ini akidah yang terkandung dalam Al-Quran, ulama pun susun pergi pada kaedah sifat 13 ataupun sifat 20. Jadi susun wujud kidam bakak ni, kaedah ilmu memanglah ulama yang susun.
Macam sebut semualah. Ilmu mana-mana pun ulama yang susung. Ilmu mana-mana pun. Pada ni, kaedah ilmu mana-mana pun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dalam kitab fiqh. Dimulai dengan kitabut taharah, kitabus solah, contohnya lah. Kitabus siam, bab puasa, kitabuz zakah. Ada Quran susung gitu? Ada Nabi susung gitu? Tak ada, ulama yang susung. Tak. Kita buka dalam kitab tasawuf, samalah juga. Dia disusung sifat-sifat mazmumah, disusung sifat-sifat mahmudah. Ada ulama susung gitu? Ada Quran susung gitu? Ada hadis susung gitu? Tidak, ulama yang susung. Ada. Jadi kaedah ilmu semuanya ulama yang susung. Buka kitab hadis. Kitab hadis dia susun babul ikhlas, babul syukri, disusun bab-bab dan kitab hadis. Ulama yang susun, Nabi tak ada susun gitu. Faham tak? Jadi kaedah ilmu semuanya disusun oleh ulama. Macam saya selalu sebut tu. Contohnya dalam ilmu tajwid tu nah. Dalam ilmu tajwid itu, hukum nun mati, hukum mim mati, tak ada dalam Quran ayat gitu. Tak ada Nabi bersabda bermula hukum nun mati ada berapa-berapa. Ada Nabi sabda gitu? Tak ada. Lepas tu duduk susung hukum nun mati ada berapa, hukum mim mati ada berapa. Ulama belaka yang buat. Faham tak ni? Semua ilmu disusung oleh ulama-ulama muktabar. Tapi ulama susung bukan akalan mereka. Ulama susung sebagaimana hak. Kalau ilmu tajwid ke, ulama susung sebagaimana hak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tapi pada masa Nabi baca, Nabi tak sebut sini ni izhar, ini iqla, ini ikhfa ni, ini idgham, tak ada. Tapi nama-nama tu ulama yang bubuh satu nama baca gini. Ulama yang bubuh dan susung tu. Hukum-hukum tu ulama yang hukum tu. Tapi hukum baca gitu, siapa baca gitu tu? Nabi yang baca gitu. Sama juga dengan hak sifat 20. Susung wujud kidang bakok memang tak ada dalam Quran. Tapi akidah wujud kidang bakok ni ulama reka. Tak boleh, ni agama. Agama ulama tak boleh reka. Agama wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ulama tak boleh reka. Ulama hanya susung kaedah ilmu. Jadi semua ilmu yang ada di kita sekarang ni semuanya disusung oleh ulama-ulama muktabar. Kaedah susunan tu bukan kaedah Al-Quran, bukan kaedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang ada dalam ilmu agama mestilah datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham kok gitu. Sebab kadang-kadang ialah timbul macam-macam. Tersuduk ngajilah sifat 20. Sifat 20 masa Nabi pun tak ada. Masa Nabi pun tak ada. Tengok masa Nabi mudah je kan. Orang mari berjumpa dengan Nabi. Masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh dia balik pada kaum mereka. Mereka boleh mengislamkan orang kaum mereka. Bayangkan kalau Nabi ajar sifat 20. Lama mana nak kena belajar dengan Nabi sifat 20? Dia buat reka gitu. Ni orang agama belaka ni buat main gini ni. Walahal mereka balik mengislamkan kaum mereka, bukan berhenti setakat tu. Terkadang Nabi atau sahabat cerita agama kepada mereka. Mereka mari pula duduk bersama dengan Nabi untuk belajar ilmu agama. Hak tu hak mula-mula masuk Islam barunya. Bukan berhenti setakat tu. Faham tak ni? Dia kata kalau ikut kaedah sifat 20, mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam je tak boleh balik ke kampung. Kena duduk dengan Nabi dulu ngaji wujud, kidang, bakok dia buat ngaji. Masa Nabi dak gitu Masuk Islam tu balik. Islamkan kaum mereka. Itu islamkan kaum mereka tadilah Nabi atau sahabat pula. Mereka datang pula belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agama pada masa Nabi turun satu hak turun agama pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia wujud kidang bakok. Tuhan ada lawan tak ada. Tuhan ada lawan tak ada. Pening orang dengar dia kata. Tuhan ada lawan tak ada.
Mula-mula ada, lepas belawang tak ada Tuhan. Dia main gitu. Orang agama belaka ni. Orang ceramah agama belaka ni, orang yang bidang agama belaka cakap gini ni. Tuhan ada, lawang tiada. Tak, Tuhan ada, wujud, lawang tiada. Tuhan ada, lawang tiada. Ada, lawang tiada. Mula-mula ada, lepas belawang kalau tiadalah Tuhannya. Ya. Sungguh. Pernah satu forum tu ahli panel di doktor. Bukan orang Terengganu lah, doktor tu orang luar. Dia punya mana apa dia panggil moderator dia orang Terengganu, ustaz. Moderatornya ustaz orang Terengganu. Ahli panel tu doktor. Jadi tajuk bukan tajuk bab akidah. Tak ada bukan tajuk bab akidah. Tapi dalam masa pengusi moderator tu bercakap, yang moderator bercakap ni dia cakaplah untuk dia selit-selit lah sikit untuk biar tarik minat orang ni. Jadi moderator ni cakap, dalam cakap tu dia keluar lah sana. Tuhan ada, lawang tak ada. Mula-mula ada, lepas belawang tak ada. Dia main gitu. Moderator ni. Lepas tu dia serah pada doktor tadi. Doktor ni forum tu tajuk lain. Tapi doktor tu sebelum dia kupas tajuk yang diserah pada dia komen dulu hak pengusi tu kata. Jangan duk cakap gitu dia kata. Jangan duk permain ilmu agama. Ilmu ulama usul jangan duk permain. Doktor ni panjang lebar duk cerita hak pengusi duk setuh tadi. Tuhan ada, lawang tiada. Mula-mula ada, lepas belawang tak ada Tuhan. Apa? Ustaz je. Dia pengusi majlis je. Hak ni doktor. Paruk dia kena. Dia main benda gitu. Tuhan ada, lawang tiada. Mula-mula ada, lepas belawang tiada Tuhan. Kalah Tuhan. Ni menyusahkan orang belaka ni. Tuhan ada ke tak ada? Dia main Tuhan ada, lawang tak ada. Tuhan ada, lawang tak ada. Dia main ke ada sifat 20. Memang kena dia masa tu. Tapi sebenarnya yang tajuk tak ada kena-kena pun orang tauhid. Bukan orang cerita tauhid ni. Semua pengusi je buat main. Jadi doktor ahli panel ni pun bila serah kepada dia supaya cakap tajuk, dia tak cakap tajuk tu. Dia tegur dosa ni. Tak cakap gitu dia kata. Tak main gitu. Jangan mengelirukan orang ramai dengan kita sendiri pun tak faham dia kata. Panjang dia cerita. Tuhan ada, lawang tiada. Allah main. Kaedah sifat 20 ni orang belajar universiti pun tak faham dia kata. Jangan gitu. Kalau kaedah sifat 20 ni orang payah nak faham. Lama dah kaedah ni akan pupus. Kaedah ni 1000 tahun lebih dah diguna pakai seluruh pelosok dunia. Yang kita doa main. Orang sekarang ni banyak main benda-benda gini. Kadang-kadang timbul sifat 20 tak payah belajar. Sifat 20 tak wajib belajar. Kalau orang pandai cakap gitu tu kita boleh tanggung lagi. Tapi kalau cakap depan orang awam mengelirukan. Depan orang awam mengelirukan. Cakap sama-sama orang pandai, kita boleh tanggung. Belajar sifat 20 tak wajib. Contohnya sifat 20 tak payah belajar. Susah dia kata. Ataupun sifat 20 tak wajib belajar. Kalau waktu kata sifat 20 wajib belajar misalnya. Dia akan tanya pula, sifat 20 ni ada kurung ke yang keberapa? Kurung yang awal, kurung yang keempat. Jadi pada masa Imam Syafi'i ada tak sifat 20 tak ada? Yang kamu kata belajar sifat 20 wajib, dosa Imam Syafi'i. Dia kondek kat tu pula. Kali tanyalah. Ni kadang-kadang dia tanya ni nak mengelirukan kita. Dah kita duk ngaji sifat 20. Dia pun mari tanya kita. Nak tanya sepatah belajar sifat 20 ni wajib ke tak? Kita jawab wajib. Wajib. Masa Nabi tak ada dosa Nabi. Berdosa sahabat Pada masa Imam Syafi'i tak ada sifat 20 dosa Imam Syafi'i. Mu kata wajib. Dah kita yang ada reti juga. Nganga. Gitu dia tak wajib lah tak wajib lah. Tu kata pula. Lepas tu tak belajar. Tak payah belajar. Masa Nabi pun tak ada. Lepas tu kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, akidah kita gua ni. Balik pada Al-Quran lah.
Balik pada Al-Quran. Sebab itulah kita digalakkan membaca Al-Quran. Lepas tu tengok terjemah Al-Quran. Kita tadabbur makna ayat Al-Quran. Kita ambil lah akidah ada dalam makna ayat Al-Quran tu. Dia kata kita gitu. Bunyi macam comel tu. Tapi yang kena beralus molek tu. Bunyi comel. Penuh ranah. Macam mana dia nak suruh kita orang awam baca Al-Quran. Tengok mana Al-Quran. Apa tu ambil akidah tu. Ambil akidah mana? Satu ayat yang kita baca tu, ayat-ayat yang lain macam mana? Kita pula pandai ke baca Al-Quran? Satu, pandailah baca. Dah? Kita faham tak akidah satu Al-Quran? Tak faham, apa tu? Yelah cerita tu comel. Sebab di awal Islam, sahabat berpegang dengan Al-Quran. Ulama-ulama muktabar berpegang dengan Al-Quran. Kita sekarang ni bukan kata hak tak pandai baca Al-Quran, hak hafal Al-Quran, hak Al-Quran suti dada pun belum tentu lagi berakidah dengan akidah Al-Quran. Dan ulama-ulama muktabar tu kan dia hafal Al-Quran daripada budak. Mereka orang Arab. Mereka bukan hafal Al-Quran sahaja. Mereka memahami ayat Quran bahasa mereka. Dan mereka berakidah dengan akidah Al-Quran yang mereka baca. Kita orang Melayu, walaupun hafal Al-Quran satu Al-Quran dada pun, Al-Quran kata apa kita tak tahu. Kalau kita tak belajar betul-betul pula hak ilmu hak Al-Quran tu. Orang hafal Al-Quran suti pun belum tentu lagi boleh berpegang dengan akidah Al-Quran. Macam dengan kita. Faham tak? Tapi so cerita kata kita baca Al-Quran, kita berakidah dengan akidah Al-Quran, bunyi cadangan tu cadangan yang cukup baik, betul. Tapi kepada siapa? Cadangan tu kepada siapa? Faham tak? Kita pegang akidah kul huwallah padang lah dia kata. Ada orang biasa itu. Pakai akidah kul huwallah je dia kata. Kul huwallah. Halah. Kul huwallahu ahad. Kata ilmu yang Muhammad bahawa Tuhan yang esa, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan dihurai. Panjang menghurai. Quran tu kata ahad je. Yang menjadi panjang, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, ambil mana pula? Quran dah royak pun kita. Mu pandai-pandai pula reka nganga dia. Hak tu kaedah sifat 20. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Lepas tu tanya pula, Allahu Samad. Mana apa? Allahu Samad mana apa? Allahu Samad tak ada ngaji lagi dia kata. Allah. Ni pernah jumpa ke pasal ni? Oh, angin sungguh dianya. Tanya Allahu Samad tak boleh jawab dah. As-Samad tu asma Tuhan tu. Dalam satu Al-Quran, As-Samad sekali je disebut dalam Al-Quran. As-Samad asma Tuhan, nama Tuhan. Sekali tu je dalam Al-Quran sebut. Apa makna As-Samad? Allahu Samad. Tak boleh nak jawab. Apa tu? Ni kadang-kadang orang awam yang terpengaruh seumpama tadi lah. Tak wajib ngaji sifat 20 masa Nabi tak ada. Dia ambil tu. Dia tak ngaji. Akhirnya akidahnya macam mana? Yelah, yang kita yang wajib kitanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang wajib kitanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita adalah mengenal Allah. Bukan kita wajib ngaji sifat 20. Yang wajib kita adalah mengenal Allah. Itu wajib kepada kita. Kemudian jalannya jalan direct kepada Al-Quran. Kalau jalan direct pada Al-Quran, kita kena belajar belas ilmu untuk memahami ayat Al-Quran. Kena belajar. Belajar belah-belah ilmu untuk memahami ayat Al-Quran. Sebab kita nak mengenal Allah direct melalui ayat Al-Quran. Sebagaimana mereka yang di awal Islam. Okey? Ke mana? Kita mengenal Allah melalui kaedah sifat 20 lah. Maka wajib kita belajar kaedah sifat 20. Jadi yang wajib kita mengenal Allah. Sifat 20 adalah jalan kita kepada mengenal Allah.
Jadi apabila mengenal Allah tu wajib, jalannya kaedah sifat 20, maka kita wajiblah belajar sifat 20. Kita tak belajar sifat 20, kita nak direct pada Al-Quran. Kita wajib belajar belah-belah ilmu untuk memahami ayat Al-Quran. Tak apalah, pergi pada kaedah Quran. Kalau kita mampu. Kalau kita mampu. Sebagaimana ummah di awal Islam. Pada masa Nabi, kena ingat, sahabat masuk Islam dengan Nabi SAW. Sahabat mengucap 2 kalimah syahadah. Sahabat mengucap 2 kalimah syahadat. Sahabat yang mengucap 2 kalimah syahadat sampai maqam baqa, hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena faham pula situ. Sebab sahabat mengucap 2 kalimah syahadah direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur yang ada di Nabi, sahabat yang mengucap 2 kalimah syahadah sampai maqam baqa, hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu cerita masuk Islam dengan Nabi pula. Sahabat duduk maqam mana pula? Tu cerita lain pula tu. Faham tak ni? Tak sama masuk Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuk Islam dengan orang yang kemudian. Faham tak? Tapi sahabat manakah yang masuk Islam hati bersama dengan Allah? Kita panggil sahabat adalah yang beriman, yang masuk Islam, yang betul-betul lillahi ta'ala. Tapi kalau dia asyhadu depan Nabi, tapi hati tidak lillahi ta'ala, dia tetap kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi SAW. Tapi kalau sahabat yang betul-betul mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi, hati sahabat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu cerita pula iman sahabatnya macam mana. Ni kita letak kepada kita pula. Cerita sahabat tu cerita lain lah pulaknya. Tapi cuma nak ayatnya, hak sahabat masuk Islam dengan Nabi SAW, balik pada kaum mereka, mereka mengislamkan kaum mereka, bukan berarti setakat tu sahaja. Nabi akan hantar sahabat-sahabat untuk ajar agama kepada kaum tersebut. Dan kaum kabilah tersebut akan datang berjumpa Nabi, bersama Nabi untuk belajar ilmu agama. Bukan hanya masuk Islam dengan Nabi, balik kepada kabilah mereka, Islamkan kabilah kaum mereka, berarti setakat tu bukan. Sama juga kita ngaji kaedah sifat 20. Orang masuk Islam, mengucap dengan syahadah, selu-selulah ajar kaedah sifat 20. Bukan serta-merta selalu dah. Selu mereka ajar pula hak berkaitan dengan akidah tu, sebagaimana orang masuk Islam kan. Hak mu'allah masuk Islam tu kan. Lepas tu dia cerita pula mengenal Allah macam mana, mengenal Rasul macam mana, cerita bab akidah agama Islam, kepercayaannya macam mana. Selu-selulah. Tapi kaedah yang terbaik tidak ada, melainkan kaedah ni, sifat 20, sifat 13 ataupun sifat 20. Lepas tu orang mempermain-main tu macam-macam lah tu, bahasa dia lah tu nya. Macam-macam kalau kita tengok dalam rakaman tu. Dia dalam mana-mana ilmu sekalipun ada hak payah. Hak payah-payah tu hak mendalami. Hak payah-payah tu hak mendalami, apa ilmu pun sama. Kita ngaji kaedah sifat 20, hak asas-asas fardu ain ringkas je. Hak dia banyak pecahan-pecahan tu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, tu fardu kifayah. Hak mendalami tu fardu kifayah. Hak asas fardu ain ni simple saja. Kemudian orang ajar sifat 20, dia ajar jalan yang memayahkan, jalan yang menyukarkan. Itu dia yang salah bawa, bukan kaedah tu yang salah. Kena faham pula situ. Kadang-kadang orang yang bawa kaedah ni, kadang-kadang mereka tu yang akan orang akan pandang, kaedah sifat 20 payah, dia kata. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang bawa tu sendiri yang menyukarkan, yang memayahkan, tu salah dia. Kadang-kadang kita ni nak ngaji sifat 20 hak peringkat permulaan. Kita pergi masuk kelas sifat 20 hak daurah. Hak daurah. Biasa tak daurah kitab.
Kita baru nak ngaji kat ada sifat 20, kita pergi daurah kitab. Lepas tu kita pergi, ustaz dia royak. Dok liga apa satu ustaz. Awak pergi daurah. Daurah ni orang pandai dah kata. Ni orang baru mula-mula. Tapi gitulah kadang-kadang daurah ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan daurah kitab ni. Jadi kalau kata Pak Cik tak faham pun kata kadang-kadang awak lepas asar kan. Dah Pak Cik kalau nak pergi ngaji lain ada kelas tak lepas asar ni kata. Tak ada ustaz kelas ni jelah. Biarlah tak faham pun mari kelas boleh kok pahala majlis ilmu kata. Mana kalau dah sekarang ni daurah lepas asar biasa bulan Ramadan. Kalau pergi pun tak faham dia kata. Dah tak faham kalau haji nak pergi mana? Kelas mana ada masa tu? Ada tak kelas lain masa tu? Oh tak ada dia tu, tak ada. Dah tak ada, duduklah situ biar tak faham pun kata. Dah duduk tak faham pun, duduklah kata. Duduk tak faham dia kata. Kerek ada orang tu ni ustaz. Ni lepas apa je, duduk je boleh pahala ilmu. Haji duduk pula dalam masjid kata. Berjemaah mayang so. Lepas tu duduk dalam masjid. Siapa pukul 6 daurah. Lepas tu sedang molek. Masa tu buat kelas di masjid pengadaan baru. Dan molek depan tu ada bazar Ramadan. Boleh pergi kedai tu lalu kata. Dah sebab yelah dia kata tak faham ustaz. Sekarang pun tak boleh. Dah mungkin baru nak ngaji. Lepas tu pergi daurah. Daurah tu fardu kifayah bukan fardu ain. Jangan kata cepat 20 payah. Tu fardu kifayah. Orang tak biasa payahlah. Kalau orang biasa ngaji sedaplah. Sebab kalau nak ngaji tempat lain tak ada tempat dah. Bukan ada kelas pun lepas so. Bulan Ramadan. Pergi dengar je lah ambil pahala majlis ilmu. Kita ambil keberkatan kita je lah. Cuma kalau kita kata qada fardhu ain keadaan sebab 20 simple saja. Simple. Tapi memang adalah kadang-kadang orang yang memayahkan. Ada kelas-kelas. Tua royak ustaz kita mengaji dulu. Selagi tak boleh nak bagi nafsiyah ada berapa, salbiyah ada berapa, ma'ani ada berapa, maknawiyah ada berapa, dia kata ustaz tambah halih menurut kelas, dia kata mahalih menurut tajuk. Selagi kita ni semua ni tak reti bagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, dia tak mau halih. Tak mau halih, tak mau tukar tajuk nah, tak mau tukar tajuk. Mari minggu depan kena ingat waktu bukan fardu ain. Ajar orang tua tak usah duk nekang benda gitu. Siang kau tua. Siang kau tua. Kelas kau tua. Dia nekang macam kelas budak-budak. Kelas budak-budak boleh lah suruh ngapa. Balik minggu depan mari nak tanya. Budak-budak boleh. Takut lama-lama orang beranggapan bahawa Allah payah sifat 20. Bukan. Orang bawa tu yang memayahkan. Hak fardu ain simple saja. Siapa peringkat kita tak boleh nak sebut wujud, kidam, bakak secara susun, tak ada masalah. Tapi di akidah kita Allah ada, tidak ada permulaan. Allah ada, tidak ada kesudahan. Dalilnya ada makhluk. Siap? Allah tidak serupa dengan makhluk. Okey. Allah Tuhan yang esa. Bukan panjang-panjang lebar pun. Lepas tu dia kata hak daurun tasalsu, tu panjang lebar pula tu. Ada. Mana hak qada fardu ain memang simple saja. Tapi kita ngaji ni nak ngaji jugalah hak secara mendalami hak fardu kifayah. Jadi setakat kitanya nak tahu hak sifat 13 ataupun sifat 20. Kemudian hak sifat 13 sifat 20 ni pula hak manakah hak pandangan yang muktamad dan kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil, kaul pandangan. Kaul yang pertama yakni 13 sifat. Itu hak pandangan yang rajih jalanan Imam Asy'ari. Dan 7 yang tinggal lagi itu atas jalanan hak yang pertama sifat 13. Jadi kalau nak banding dengan sifat 20, 7 lagi tu gua ni hak 7 lagi tu. Sekarang ni satu pandangan sifat 13. Satu pandangan sifat 20. Jadi pandangan yang kuat dalil, pandangan yang muktamad adalah pandangan Imam Asy'ari sifat 13. Bila sifat 13, kalau kita pergi pula pada sifat 20, ada lagi baki 7 tu.
Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sampai kaunuhu mutakalliman. Hak 7 tu warna pula tu. Atas jalanan sifat 13 ni. Dan 7 yang tinggal lagi itu. 7 yang tinggal kalau ikut jalanan sifat 20 lah. 7 yang tinggal lagi tu wajib diketahuikan atas jalan ijmal. Tu kita pegang atas jalan ijmal sudahlah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu sifat Tuhan juga. Tapi sifat kesempurnaan hak tidak terhingga tu. Hak tak wajib kita diketahui secara tafsil. Gitu jelah. Sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan juga. Tiada harus dinafi akan dia. Hak 7 sifat kaunuhu tu kita nak nafikan sifat Tuhan tak boleh. Hak tu dengan ijma'. Dengan ijma' macam mana? Kalau hak sifat 20, hak 7 tu memang kena mengetahui cara tafsir. Tapi kalau sifat 13, hak 7 tu dia tolak. Tak tolak. Hak 7 tu sifat Tuhan juga. Keadaan yang kuasa, keadaan yang berkehendak, keadaan Allah yang mengetahui. Tu sifat Tuhan juga. Tak dia nak nafi hak tu. Tapi hak tu masuk atas jalan ijmal. Kita tak reti satu-satu tak apa, tapi sifat Tuhan, sifat Tuhan. Sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga tu. Kerana ia 7 tu setengah daripada sifat, setengah daripada segala perkara, segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Jadi hak sifat 13 wujud sampai ke kalam. Dan kaunuhu tu sifat kesempurnaan juga tu, tak boleh tolak tu. Tapi kata 13 aja. Hak 13 ni cara tafsir, hak lagi 7 tu masuk dalam ijma', dalam hak sifat Tuhan, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, masuk situ. Maka barang siapa menafi akan dia, akan 7 tu, jadi ia kafir. Wal'iyazabillah. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsir juga. Hak 7 tu jangan nafikan sifat Tuhan. Cuma hak 7 tu kita tak wajib mengetahui je. Sekat tu je. Tapi kalau nafi, kau nafikan kaunuhu qadiran, dinafikan. Keadaan Allah yang kuasa dinafikan, serta dia kata keadaan Allah yang lemah. Kafirlah. Jadi kaunuhu qadiran dinafikan. Tak ada kaunuhu qadiran. Tak ada keadaan Allah yang kuasa. Tak ada. Lepas tu Tuhan mana? Keadaan Allah yang lemah lah. Tu boleh jadi kafir. Inafiq tu boleh jadi kafir. Tapi kalau dia kata kaunuhu qadiran, dinafikan, tapi tak kata Tuhan lemah, tak jadi kafir tu. Dinafikan kaunuhu qadiran sebagai sifat Allah, serta dikata Tuhan, keadaan Tuhan ni yang lemah, tu boleh jadi kafir. Tak. Dia gini je lah. Macam orang nafi sifat 20 tu lah. Tadi dia tolak sifat 20. Kita kata kafir lah dianya. Tak boleh. Dia tolak sifat 20. Tak boleh kata kafir. Sebab dia bukan tolak sifat wujud kidam bakar. Dia tolak kaedah sifat 20. Kita yang mudah kata kafir pula. Hak kafir ni mana? Dia tolak sifat wujud. Dia kata Tuhan tak ada. Itu kafir lah. Dia tolak sifat kidam. Dia kata Tuhan baru. Kafir lah. Tapi dia tolak tak Tuhan ada. Dia tak tolak Tuhan ada. Dia tak tolak Tuhan sedia. Dia tak tolak Tuhan kekal. Dia tolak kaedah, dia kata. Dia tolak kaedah. Faham tak ni? Jangan kita mudah-mudah kata kafir pula. Dia tolak kaedah sifat 20. Lepas tu nak pakai kaedah mana awak? Nak pakai kaedah Quran. Dia kata, baguslah sebab dia orang kelas tinggi, tak apa. Alhamdulillah lah bagi dia. Ada ni. Jangan pula kita kata, mu jangan mu tolak je sifat 20 kafir mu. Jangan kita cepat pula begitu. Ada ni. Dia bukan tolak Tuhan ada. Dia bukan tolak Tuhan sedia. Jangan salah faham. Dia cuma tolak kaedah. Tapi macam tadi lah. Tolak kaedah ni, kita cakap depan orang awam mengelirukan. Dalam bab pegangan, kalau mengelirukan hukumnya haram. Jangan cakap lebih kurang.
Faham tak? Hak ni kalau dia tolak kaunuhu tu, serta dia kata tak ada kaunuhu qadirun. Keadaan Allah yang kuasa tak ada, keadaan Allah yang lemah ada. Kafir ya. Hak tu. Faham tak dia? Jadi sekarang ni kita atas jalanan sifat 20, kaunuhu qadirun sampai kaunuhu mutakalliman, kita wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsir. Atas jalan sifat 13, hak wajib tahu atas jalan tafsir wujud sampai ke kalam 13. Kaunuhu qadirun itu masuk dalam sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib kita berpegang atas jalan ijmal jua. Ada pegang atas jalan tafsir pun tak apa dah hak kaunuhu 7 tu. Jadi hak wajib tafsirnya wujud sampai ke kalam. Kemudian kita ni cakap-cakap kita lah, kata-kata kita pegang atas jalanan sifat 20, atas jalan tafsil, bukan gitu? 20 dah kita ni. Belum tentu kita pegang 20. Belum tentu kita pegang 20. Kita pegang 13 je. Wujud sampai ke kalam je kita pegangnya. Kaunuhu qadirun. Pegang perkataan tak jadi. Kena faham molek. Apa makna kaunuhu qadirun? Keadaan Allah yang kuasa itu terjemahan. Kaunuhu, keadaannya, keadaan Allah qadirun, yang kuasa, itu terjemahan. Apa makna sebenarnya kaunuhu qadirun? Tak jawab jawapan dia. Kita bukan pegang 20, kita pegang 13. Kita ngapa aja 20? Ngapa 20? Pegang sungguh 13 je. Kita nak faham kaunuhu sifat maknawiyah ni, kena faham molek pembahagian sifat wujudi hak mana, adami hak mana. Hak tu kena mendalami hak fardu kifayah. Barulah boleh faham hak kaunuhu. Kalau tidak, kita hanya terjemah sahaja. Kaunuhu qadirun, keadaannya, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna sebenarnya kaunuhu qadirun? Keadaan yang kuasa lah. Keadaan yang kuasa itu atas jalanan sifat 13. Atas jalanan sifat 13, kaunuhu qadirun, ada sifat kudrah di zat Allah. Itu jalanan sifat 13 je. Nanti kita sapa hak sifat yang ke-14. Nak faham molek, kena faham hak pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Baru kita boleh faham maknawiyah, kaunuhu. Kalau tidak, tak. Kita pegang 13 je sebenarnya. Wujud sampai ke kalam. Kita pegang wujud sampai ke kalam je sebenarnya. Lepas tu dalam kitab Faridah ni, wujud sampai ke kalam diberti. Sifat yang 13 diberti dan dibahagi. Sifat nafsiyah ada 1, wujud. Sifat salbiyah ada 5, kidam sampai ke wahdaniyah. Sifat ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Barulah dia pergi kepada sifat maknawiyah ada 7. Yang pertama, kaunuhu qadirun. Dia boleh faham kaunuhu qadirun, kita kena faham nafsiyah, salbiyah, ma'ani, baru boleh faham. Lepas tu dalam kitab Faridah ni sendiri, dia terjemuh kaunuhu qadirun dalam kitab ni. Kaunuhu qadirun diterjemah keadaannya yang kuasa. Makna keadaan Allah yang kuasa itu berdiri kudrah pada zat Allah. Ada kudrat di Tuhan. Atas kaul yang pertama, atas jalanan sifat 13. Dan sesuatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan makdum, yang lazim ia bagi kudrah, atas kaul yang kedua, atas jalanan sifat 20. Sifat 20 ni kena faham ni. Kaunuhu ni suatu kelakuan, suatu ahwal dipanggil, yang menengahi antara maujud dan makdum, yang lazim ia bagi kudrah. Ni nak faham 20 ni.
Kena duduk congok molek ni. Nak faham 20. Kalau nak faham 13 mudah je. Nak faham 13. Makna keadaannya Ta'ala yang kuasa itu, hak 13-nya berdiri kudrah di zat. Mana apa? Ada kudrah di zat Allah. Keadaan Allah yang kuasa dengan makna ada kudrah di Allah. Itu jalanan Imam Asy'ari, bukan jalanan sifat 20. Orang kita banyak pakai makna ni. Orang kita pakai jalanan sifat 20. Tapi dia hura jalanan sifat 13. Dia kata sifat 20. Dia kata sifat 20 ni. Kita buat sifat 20 ni. Apa makna kaunuhu qadirah? Maknanya ada kudrah di zat Allah. Itu makna kaunuhu qadirah. Ada kudrah di zat Allah. Itu bukan jalanan sifat 20. Itu jalanan sifat 13. Maknanya dihura tak betul. Bukan tak betul pegangan. Tak betul dengan hak dia kata. Dia kata, saya hura kaedah sifat 20. Apa makna kaunuhu qadirah? Ada kudrah di zat Allah. Itu bukan huraian sifat 20. Itu huraian sifat 13. Ada kena huraian tu. Tak betul ni dengan jalanan sifat 20. Bukan tak betul pegangan. Itu kata, kita kebanyakannya pegang sifat 13. Wujud sampai ke kalam. Kaunuhu kita ngapa saja. Makna sifat 20 kali makna kaunuhu qadirah mengikut jalan sifat 20. Ni kena ngaji molek sikitlah baru faham. Faham tak ni? Tak ada apa-apa lah sifat 13 apa sifat 13 lah. Kan jalanan yang rojih, jalanan yang kuat dalil kan sifat 13. Cuma nak royak sani. Kalau cakap kita, Ustaz, kita dah pakai 13, kita pakai 20 dia kata. Tapi kalau dia kata 20 pun, belum tentu lagi 20. Dia kata 20, sebenarnya dia ngapa 20. Dia pandai sebut 20, tapi dia pegang 13, bukan 20. Dia pegang 13, bukan pegang 20. Tak apa dah lah. Tak apa. Tapi yang kita kata, kita sifat 20 ni, dia kena faham molek tu kaunuhu tu. Kalau kita ngaji kat kampung ni, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Kaunuhu qadiran, sifat yang melazimi bagi sifat kudrah, gitu je. Apa makna melazimi? Tak tahu kisah juga kalau tanya panjang-panjang lebar. Melazimi kok mana? Dia melazimi ni kalau bahasa Melayu pula, mana apa melazimi? Melazimi ni kadang-kadang kita pergi pada makna kerek tau. Kerek tau, sentiasa, selalu kita panggil melazimi juga. Ke mana? Kita bahasa Melayu kalau sebut melazimi. Apa makna melazimi? Sebab kita biasa terjemah kaunuhu qadiran, satu sifat yang melazimi bagi sifat kudrah. Apa makna melazimi? Bahasa Melayu kita kalau sebut melazimi maknanya sentiasa, selalu, berulang-ulang. Di sini melazimi ni bukan makna tu. Melazimi dengan makna mesti, wajib. Faham tak ni? Lazim dengan makna wajib, mesti. Bukan dengan makna lazim tu sentiasa berulang-ulang, bukan. Tengok. Kata melazimi bagi kudrah ni pun panjang pula nak cerita situnya. Tapi kalau hak payah saya sebut payah. Dan akan ceritalah tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kita fardu ain ni simple saja, sama ada jalanan sifat 13 ataupun jalanan sifat 20. Tapi masyhur kitanya adalah 20. Hak muktamad adalah 13. Kalau kita pakai jalanan sifat 20, akan jumpa jumlah 50. Kalau kita pakai jalanan sifat 13, kita akan jumpa jumlah 36. Bukan 50 dah. Tanda ni. Kita biasa 50 kan? Akidah 50. Akidah 50, jalanan 20. Jalanan 20, keluar jumlah aqaidul iman, akidah simpulan-simpulan iman 50. Tapi kalau kita pakai 13, dia akan pergi kepada 36. Bukan lagi 50. Tapi kita masyhur sifat 20,
simpulan iman 50. Itu hak masyhur bagi kita. Tapi kalau 13 dia akan jadi 36. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujud, artinya ada. Yang pertama dari 13 disebut sini, bukan yang pertama daripada 20. Dia sebut yang pertama daripada 13 sebab kitab kita ni pakai jalanan Imam Asy'ari. 13 sifat. Wallahu